Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat pagi cikgu. Bagus, cikgu suka semangat kamu pagi ni. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita seperti biasa, cikgu ada satu aktiviti yang cikgu nak lakukan bersama kamu semua. Boleh? Okey, aktiviti ini dinamakan sebagai Nyanyilah Sayang. Okey, nama apa? Nyanyilah Nyanyi, sayang. nyanyilah sayang. Ya, Nyanyilah Sayang. Okey, betul. Okey, jadi cikgu akan menyampaikan 3 buah lagu di mana kamu semua perlu dengar apa yang cikgu nyanyi dan cikgu nak kamu semua tolong bagi tahu cikgu contoh-contoh yang terdapat pada lirik lagu yang cikgu nyanyi tadi. Boleh? Boleh. Okey, kalau kamu semua sudah bersedia, cikgu akan mulakan lagu pertama ya. Okey, lagu yang pertama ni cikgu mengikut irama daripada lagu Tanya Sama Pokok. Okey, cikgu mulakan ya. Kata ganda penuh, kata yang diulang, ada daun-daun dan ombak-ombak, ada batu-batu, juga rumput-rumput, ada burung-burung, itulah dia. Okey, boleh bagi tahu cikgu apa contoh kata ganda yang terdapat pada lirik lagu tersebut? Daun-daun. Okey, Daun-daun, lagi? Lagi? ombak-ombak, Tu rumput-rumput. Lagi. Okey, satu lagi. burung-burung. Ya, burung-burung. Pandai. Okey, lagu yang kedua. Okey, lagu yang kedua ni cikgu adaptasi daripada lagu Kalau Berpacaran. Okey, cikgu akan mulakan ya. Okey, 1, 2, mula. Okey. Kata ganda penuh berimbuhan, jangan kita lupa menggandakan kata dasar yang mengalami pengimbuhan. Turut dikenali sebagai kata ganda separa, melibatkan kata adjektif dan juga kata kerja. Oh mencari-cari, tolong menolong, sepandai-pandai dan setinggi-tinggi. Oh mencari-cari, tolong menolong, sepandai-pandai dan juga setinggi-tinggi. Okey, sekarang bagi tahu cikgu, mana kata ganda yang terdapat pada lirik lagu kedua ini? Cari-cari. Mencari-cari, Okey, lagi? tolong-menolong. Okey, lagi? Pandai-pandai. Okey, lagi? Setinggi-tinggi. Okey, bagus. Pandai kamu semua ya. Okey, lagu yang ketiga. Okey, lagu yang ketiga ni cikgu adaptasikan daripada lagu Bapaku Pulang dari Kota. Okey, semua dah tahu lagu ni kan? Okey, jadi dengar cikgu nyanyi ya. Okey. Marilah kawanku semua belajar kata ganda majmuk. Penggandaan unsur pertama, tanda sempang jangan dilupa. Pon 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 pon. Alat-alat tulis itu contohnya. Anak-anak kapal juga sama. Itulah dia contoh-contohnya. Baiklah, berdasarkan lagu yang ketiga ini, apakah kata ganda yang terdapat dalam lirik lagu tersebut? Alat. Alat-alat tulis. Okey, dan satu lagi? Anak-anak kapal. Betul, anak-anak kapal. Okey, agak-agak kamu, berdasarkan apa yang telah kamu senaraikan sebentar tadi, apa yang akan kamu belajar pada hari ini? Kita belajar. Kata ganda cikgu, semua lagu ada kata ganda. Ya, betul. Kata ganda. Okey, kita akan belajar kata ganda pada hari ini. Jadi sebelum tu, cikgu nak memberitahu sedikit mengenai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita ada 2 objektif pembelajaran, iaitu yang pertama adalah di akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata ganda dengan tepat secara lisan. Dan yang kedua pula, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengelaskan kata ganda mengikut kategori yang betul secara lisan dan bertulis. Okey, jadi mari cikgu terangkan satu persatu. Boleh? Okey cikgu. Okey.
kata ganda. Okey, kata ganda ini sebenarnya berasal daripada pembentukan kata. Okey, pembentukan kata ini terbahagi kepada 4, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan juga kata ganda. Okey, itulah yang akan kita belajar pada hari ini, kata ganda. Okey, apa itu kata ganda? Ada yang siapa-siapa tahu? Kata yang ganda-ganda tu. Ganda. Okey, betul. Lebih kurang begitulah kata yang berganda-ganda. Okey, kata ganda ini sebenarnya merupakan kata-kata yang dibentuk melalui proses penggandaan. Okey, apa pula penggandaan? Okey, mari cikgu terangkan ya. Okey, penggandaan ini sebenarnya adalah kata dasar yang digandakan atau disebut berulang-ulang kali. Okey, kata ganda ini akan hadir bersama tanda sempang. Ingat ya, tanda sempang. Okey, kata ganda ini sebenarnya banyak fungsinya. Antaranya adalah untuk menunjukkan bilangan, menunjukkan bilangan tunggal, nama haiwan, menyerupai sesuatu, menunjukkan kuih yang beraneka jenis dan banyak lagi ya. Okey, jadi cikgu akan hantar segala maklumat ini ke dalam kumpulan WhatsApp kamu sebentar nanti. Okey? Okey. Okey, seterusnya cikgu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kata ganda. Okey, kata ganda ini terbahagi kepada 3, iaitu kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan juga kata ganda majmuk. Okey, mari kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama adalah kata ganda penuh. Okey, apa itu kata ganda penuh? Kata ganda penuh ini merupakan kata ganda yang menggandakan seluruh kata. Ingat ya, bila dia kata penuh, kita ingat seluruh kata. Boleh ulang? Seluruh kata. Seluruh kata. Ya, penuh seluruh kata. Ingat sampai bila-bila ya. Okey, dia juga menggandakan seluruh kata nama berimbuhan. Contohnya awalan pen, ke, juru dan juga maha. Okey, contohnya kalau buku, dia jadi Buku-buku. boleh bagi tahu cikgu? Ya, betul. Buku-buku. Kalau kasut, kasut. Okey, kalau jurutera. Jurutera, cikgu. Bagus. Okey, kalau penyanyi. Penyanyi. Ya, tepat sekali. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata ganda penuh berimbuhan. Okey, kata ganda penuh berimbuhan ini turut dikenali sebagai kata ganda separa. Okey, dia juga menggandakan kata dasar yang telah mengalami pengimbuhan. Kata ganda penuh berimbuhan ini melibatkan kata kerja berimbuhan men dan juga ber. Dan kata ganda adjektif berimbuhan pula melibatkan ter dan juga se. Okey, kata ganda penuh berimbuhan ini terbahagi kepada 2. Berapa? 2. Ya, 2. Iaitu kata ganda separa di depan dan juga kata ganda separa di belakang. Okey, contohnya kalau mencari jadi? Cari-cari. Ya, mencari-cari. Kalau menolong? Tolong menolong. Ya, tepat sekali. Okey, kalau pandai? Pandai-pandai. Ya, sepandai-pandai. Dan yang terakhir, kalau tinggi? Setinggi-tinggi. Setinggi-tinggi, bagus. Okey, kita pergi kepada yang terakhir iaitu kata ganda majmuk. Okey, apa itu kata ganda majmuk? Kata ganda majmuk adalah kata ganda yang melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. Okey, ingat ya, yang melibatkan unsur pertama sahaja. Okey, contohnya kalau alat tulis jadi alat-alat tulis. Okey, yang kedua, kalau kapal terbang jadi apa? Kapal terbang. Ya, kapal-kapal terbang. Yang ketiga, anak kapal. Jadi? Anak-anak. Anak kapal. Betul. Okey, dan yang terakhir, ketua menteri. Ketua. Menteri. Bagus. Okey, pandai semua ya. Okey, jadi cikgu nampak kamu semua sudah ada asas berkenaan dengan kata ganda. Okey, jadi
cikgu telah menyediakan satu formula kata ganda melalui lirik lagu. Jadi, cikgu nak kamu dengar cikgu menyanyi terlebih dahulu, kemudian kita nyanyi bersama-sama, boleh? Boleh. Okey, bagus. Cikgu nak kamu nyanyi dengan lebih bersemangat, okey? Okey, lagu ini cikgu adaptasikan daripada lagu Air Pasang Pagi. Okey, dengar cikgu nyanyi terlebih dahulu ya. Cikgu akan mulakan dari sekarang. Kata ganda penuh libatkan seluruh kata, contoh buku-buku dan juga guru-guru. Ini lain pula jenis yang kedua, kata ganda penuh berimbuhan itulah dia. Kata ganda ini menggandakan kata dasar yang mengalami pengimbuhan sahaja. Kata ganda majmuk itulah jenis ketiga, penggandaan unsur pertama sahaja. Okey, boleh kita nyanyi sama-sama? Boleh. Okey, mari kita nyanyi sama-sama ya. Okey, 1, 2, 3. Kata ganda penuh libatkan seluruh kata, contoh buku-buku dan juga guru-guru. Ini lain pula jenis yang kedua, kata ganda penuh berimbuhan itulah dia. Kata ganda ini menggandakan kata dasar yang mengalami pengimbuhan sahaja. Kata ganda majmuk itulah jenis ketiga, penggandaan unsur pertama sahaja. Okey, baiklah. Okey, bagus semua. Okey, jadi nampaknya kamu semua perlu menghafal formula ini sebaik mungkin supaya ia dapat membantu dalam kamu mengingat dan memahami berkenaan dengan kata ganda. Okey, jadi mari kita pergi ke langkah yang seterusnya. Tadi kita semua dah menyanyi untuk sambil mengenal kata ganda dan jenis-jenis kata ganda. Sekarang cikgu akan beralih ke aktiviti seterusnya. Okey, sekarang apa yang kamu nampak? Haiwan, cikgu. Haiwan lagi? Pokok. Ayam. Pokok. Ya, betul. Jadi kalau berdasarkan apa yang kamu nampak, cikgu nak buat aktiviti apa? Cerita. Ya, betul. Cerita, cikgu. Ya, betul. Sekarang cikgu akan bercerita pula. Baik, sebenarnya sebelum cikgu bercerita, cikgu ada satu arahan untuk diberikan kepada kamu semua bagi pelaksanaan aktiviti seterusnya. Baik, cikgu nak kamu dengar arahan ini dengan teliti dan dengar baik-baik. Sebab cikgu tak nak nanti jika ada antara kamu yang tercicir dan tak tahu macam mana nak buat aktiviti tersebut. Boleh? Boleh, cikgu. Cikgu. Baik. Baiklah. Cikgu nak kamu semua berpecah ke dalam 5 kumpulan kecil dan 5 kumpulan tersebut mengandungi 4 orang pelajar. Cikgu nak 4 orang pelajar sahaja ya. Cikgu tak nak lebih. Jadi setiap kumpulan cikgu akan bekalkan dengan sehelai manila card berwarna hitam dan 5 helai kertas warna. Selain itu cikgu juga akan agihkan 2 atau 3 batang marker pen kepada setiap kumpulan. Kamu rasa cikgu nak suruh kamu buat apa dengan barang-barang ni? Pembentangan. Ya, betul. Cikgu akan cikgu nak kamu buat peta minda dan melakukan pembentangan di hadapan kelas. Cikgu nak kamu buat satu peta minda dan senaraikan kata ganda yang terdapat dalam cerita ini. Jadi cara penyampaian kamu berdasarkan kreativiti kumpulan kamu, sama ada kamu mahu buat peta buih ataupun peta dakap. Setakat ni kamu faham tak dengan arahan cikgu? Faham, cikgu. Okey, baiklah. Kalau kamu faham, sekarang cikgu akan bercerita. Tapi kamu kena ingat ya, perbincangan kamu hanya berlaku dalam masa
3 minit kerana kamu semua perlu bentang di hadapan kelas dan pembentangan itu akan mengambil masa 2 minit setiap kumpulan. Baiklah, cikgu rasa kamu semua sudah jelas dengan arahan yang cikgu berikan. Sekarang kamu semua dengar baik-baik cerita cikgu. Baik, tajuk cerita ini ialah Syurga Api-Api. Dan seperti yang kamu katakan tadi, di sini ada gambar pokok, ada gambar haiwan dan semestinya ia berkisarkan dunia haiwan. Baik, ceritanya bermula begini. Pada suatu hari, Pak Abu sedang meragut rumput di padang. Dia kemudiannya melihat Cik Yam sedang berjalan menuju ke arahnya. Dia segera menegur Cik Yam. "Hai Cik Yam, awal kamu keluar pagi ni, mahu ke mana?" tanya Pak Abu. Pak Abu, oh, saya mahu berjalan-jalan melawat rakan-rakan saya di kampung api-api, jawab Cik Yam. "Kamu mahu pergi ke sana seorang diri? Aku dengar-dengar kampung itu sudah tidak secantik dahulu. Benarkah begitu Pak Abu? Saya sudah bertahun-tahun tidak ke sana," jawab Cik Yam. Pak Abu perasan Jabir dan Ting datang ke arah mereka. Kebetulan mereka berdua penduduk kampung api-api. Jadi Pak Abu dan Cik Yam ambil peluang tersebut untuk bertanya mengenai keadaan kampung. "Jika kamu tidak percaya, cuba kamu tanya Jabir dan Ting. Kedua-duanya sudah lama menetap di sana," kata Pak Abu kepada Cik Yam. "Wah, apa yang Cik Yam dan Pak Abu bualkan ini? Nampak seperti ada isu-isu berbangkit." Kemudian Pak Abu berkata, "Kamu ini ada-ada saja, Jabir. Cik Yam mahu ke kampung kamu." Lalu Jabir berkata, "Biar betul Cik Yam. Cik Yam tak dengarkah kabar-kabar angin tentang kampung kami? Pak Abu cakap kampung api-api sudah tidak cantik seperti dahulu," kata Cik Yam. "Betul Cik Yam. Kampung kami berada di ambang kemusnahan. Bekalan makanan-makanan di sana sudah hampir habis," jawab Ting. Cik Yam bagaikan tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Ting dan Jabir. Jadi dia bertanya, "Mengapa kamu kata begitu, Ting? Kemarau belum tiba. Bagaimana kampung kamu boleh kehabisan bekalan makanan? Jadi kamu rasa kenapa kampung api-api tiba-tiba kehabisan bekalan makanan sedangkan musim kemarau belum tiba?" Ada sesiapa nak jawab tak? Kerana perbuatan manusia, cikgu. Ya, cikgu. Saya Ya setuju, betul cikgu. Kak Siti. Ya betul. Semua kita tengok apa yang Jabir cakap. Sumber-sumber utama makanan kami sudah hampir musnah akibat aktiviti-aktiviti manusia. Jadi betul apa yang kamu berdua katakan tadi. Kemusnahan yang berlaku di kampung api-api adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Tapi Pak Abu pelik mendengarkan jawapan daripada Jabir. Jadi dia bertanya, "Aktiviti apa yang kamu maksudkan?" Ting menjawab, "Sekarang manusia sedang melakukan pembalakan untuk tujuan pembangunan. Pokok-pokok ditebang dan rumput-rumput segar mula mati. Penduduk-penduduk kampung sangat terkesan." "Sedih sungguh aku dengar cerita kamu, Ting. Bolehkah sekiranya kami berdua mahu ke sana bersama-sama kamu?" tanya Cik Yam. "Boleh, kami boleh tunjukkan jalan. Takut Pak Abu dan Cik Yam sesat. Jalannya berliku-liku. Aku pun sudah lama tidak ke sana. Kadang-kadang risau juga dengan nasib keluargaku di sana," kata Pak Abu. "Baiklah Ting, Jabir, kami ikut kamu berdua rapat-rapat." Kemudian mereka berempat meneruskan perjalanan. Semasa dalam perjalanan, Jabir melihat keadaan di sepanjang jalan tersebut sangat cantik. Rumput-rumput di sini masih segar. Pasti cukup untuk penduduk-penduduk kampung ini, kan Pak Abu? Pak Abu menjawab, "Ya Jabir, rumput-rumput di sini masih terpelihara. Bunga-bunga juga sudah mula mekar. Kamu berdua boleh datang ke sini jika mahu makan," ajak Pak Abu. "Terima kasih Pak Abu, Cik Yam," jawab Jabir. "Sama-sama Jabir. Rezeki yang ada harus dikongsi. Kita kena sentiasa tolong-menolong. Kita kan hidup dalam satu kelompok yang sama.
Pak Abu cuba untuk menenangkan Jabir dan Ting. Mereka meneruskan lagi perjalanan sehinggalah tiba di kawasan hutan. Dalam kawasan hutan tersebut, pokok-pokok masih lagi dalam keadaan baik dan tidak berlaku sebarang kemusnahan. Jadi, Ting yang melihat keindahan alam pada ketika itu berkata, "Wah, hutan ini masih cantik. Pohon-pohonnya rendang-rendang belaka. Udaranya sangat segar dan nyaman," kata Ting. "Ya Ting, kawasan ini dipanggil syurga oleh masyarakat kita. Tumbuh-tumbuhan di sini menjadi sumber makanan utama penduduk-penduduk kampung." Lalu Jabir berkata dengan nada yang sedih, "Jika bukan kerana manusia, kampung api-api mesti masih indah seperti ini." Seterusnya, mereka berempat terus berjalan sehingga tiba di suatu kawasan yang agak kering. Rumput-rumput hampir mati, tiada seekor pun haiwan yang berada di situ. Pak Abu merasa pelik melihat keadaan tersebut kerana kawasan lapang ini biasanya menjadi tumpuan haiwan-haiwan untuk meragut rumput. "Aku lihat tanah di sini hampir kering kontang. Rumput-rumputnya juga sudah hampir mati. Benarkah ini antara perbuatan-perbuatan manusia?" "Iya, Pak Abu. Tanah dan rumput-rumput di sini diracun dan musnah dipijak jentera-jentera manusia," kata Jabir untuk meyakinkan Pak Abu. Mereka kembali meneruskan perjalanan. Jadi ini merupakan bahagian terakhir dalam cerita ini. Jadi kamu dapat lihatlah dalam gambar bagaimana yang tinggal hanyalah tunggul-tunggul kayu dan rumput juga sudah mula kekuningan. Jadi mereka kembali meneruskan perjalanan. Setibanya mereka di kampung api-api, Pak Abu dan Cik Yam sangat terkejut melihat kemusnahan yang berlaku di kampung yang dahulunya dikenali sebagai syurga buat haiwan-haiwan. "Lihatlah Pak Abu, pohon-pohon rendang yang dahulunya jadi teduhan, kini tinggal tunggul-tunggulnya sahaja. Kami di sini terpaksa berpanas dan berhujan," ujar Jabir. "Manusia semakin melampau. Pembangunan yang mereka kejar-kejarkan telah memusnahkan sumber-sumber alam. Perbuatan ini pastinya akan mengundang bencana yang lebih teruk," kata Pak Abu dengan keadaan dalam nada kesal dan marah dengan perbuatan manusia. "Betul tu Pak Abu, biar alam yang menyedarkan manusia. Setiap yang hidup di bumi ini ada fungsi masing-masing, bukan sekadar hiasan," kata Ting. Mereka percaya bahawa kerakusan manusia mengejar arus pemodenan tidak akan menguntungkan mereka, sebaliknya akan mengundang kerugian yang besar kerana alam tidak pernah tidur. Jadi kamu lihat kan bagaimana manusia telah memusnahkan keadaan alam. Kamu tengok ni, pokok-pokok semua dah kena tebang. Kamu rasa aktiviti apa yang menyebabkan kawasan ni dah musnah? Pembalakan, cikgu. Ya, betul Asikin. Ini semua sebab aktiviti pembalakan. Jadi, kamu semua dapat tangkap tak kata ganda yang terdapat dalam cerita ni? Kejam, apa? Tunggu-tunggu. Ya, tunggu-tunggu. Banyak lagi kata ganda yang terdapat dalam cerita ni. Jadi, cikgu harap kamu semua sempat mengambil cikgu harap kamu semua sempat menyenaraikan kata ganda yang terdapat di sepanjang perjalanan cerita ini. Jika kamu mempunyai sebarang masalah atau terdapat sebarang kemusykilan, kamu boleh tanya cikgu dan cikgu akan menjawab soalan daripada kamu. Baiklah, ada apa-apa soalan tak? Cikgu nak kamu berpecah dalam kumpulan masing-masing dan boleh mulakan perbincangan. Baik, cikgu. Boleh, cikgu. Baiklah, masa perbincangan dah tamat, 3 minit dah berlalu. Jadi, cikgu nak ada tak yang mana kumpulan yang nak bentang dahulu? Kumpulan Nabila, cikgu nak bentang. Kumpulan Nabila?
Kumpulan Okey, saya, cikgu. Nabila kumpulan berapa? Kumpulan 2, cikgu. Baiklah. Okey, kamu boleh tunjukkan peta minda yang kamu buat, yang kamu dan kumpulan kamu telah siapkan ya. Dan kamu boleh mulakan pembentangan. Ya, Assalamualaikum kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan mengenai hasil kerja kami. Baiklah, jenis kata ganda yang terdapat pada cerita tersebut mempunyai 3, iaitu kata ganda majmuk, kata ganda penuh dan juga kata ganda berimbuhan. Okey, saya akan perjelaskan satu persatu. Okey, kata ganda penuh seperti rumput-rumput, bunga-bunga dan pokok-pokok. Okey, yang kedua, kata ganda berimbuhan. Contohnya seperti tolong-menolong, tumbuh-tumbuhan dan juga bantu-membantu. Dan yang terakhir adalah kata ganda majmuk. Contohnya seperti penduduk-penduduk kampung dan juga sumber-sumber alam. Itu sahaja cikgu daripada kumpulan kami. Baiklah, terima kasih Nabila dan kumpulan 2 untuk pembentangan yang menarik. Baiklah, kamu tengok Nabila dan ahli kumpulannya telah membina peta buih. Jadi cikgu nampak peta buih yang kumpulan mereka buat cantik sebab mereka guna banyak warna dan nampak ceria. Baik, sekarang kamu ada kumpulan lain ada nak tanya apa-apa soalan kepada kumpulan 2? Tiada soalan cikgu, penerangan daripada kumpulan 2 sangat jelas. Itu saja. Baiklah kalau begitu kita akan beralih ke kumpulan seterusnya. Baik, semua kumpulan dah bentang dan cikgu dah tengok hasil perbincangan kumpulan masing-masing dan cikgu boleh puji bagaimana kamu semua menyampaikan hasil perbincangan kamu mengikut kreativiti masing-masing dan peta minda yang kamu semua hasilkan sangat cantik. Kamu seronok tak dengan cerita tadi? Seronok. Seronok cikgu. Seronok. Baiklah, cerita ini cikgu ada dalam bentuk video juga. Jadi nanti cikgu akan kongsikan dengan kamu semua dalam kumpulan WhatsApp. Dan kamu boleh lihat kembali dan analisis kembali kata ganda yang terdapat dalam cerita ini. Baiklah, berdasarkan aktiviti yang kamu lakukan tadi dan hasil perbincangan yang telah kamu tunjukkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekelas kamu, cikgu dapat simpulkan bahawa kamu semua telah menunjukkan tahap fahaman yang baik. Jadi, objektif pembelajaran kedua pada hari ini iaitu murid dapat mengelaskan kata ganda mengikut kategori yang betul secara lisan dan bertulis dapat dicapai. Jadi cikgu berpuas hatilah dengan maklum balas kamu untuk aktiviti ini. Jadi cikgu akan beralih ke aktiviti seterusnya. Seterusnya, sampailah masa untuk cikgu buat penilaian kepada kamu. Jadi semua perlu duduk dalam kumpulan tadi. Sebelum tu cikgu nak tanya, seronok tak tadi buat aktiviti banyak-banyak, nyanyi? Seronok tak? Cikgu, seronok. Seronok, cikgu. Bagus. Okey, jadi untuk seterusnya cikgu nak kamu dengar betul-betul arahan ni sebab arahan ni penting. Kalau kamu tak faham, kamu boleh cakap terus. Okey, baik, arahannya adalah dengar pantun yang cikgu akan baca ni, kemudian cari kata ganda yang ada dalam setiap rangkap pantun dan kelaskan kata ganda ini mengikut jenis-jenisnya. Contohnya, cikgu bagi contoh, rama-rama adalah kata ganda penuh. Okey. Jadi kamu semua perlu berbincang sesama kamu selama 3 minit. Setelah tamatnya masa perbincangan, wakil kumpulan perlu datang ke hadapan untuk membentangkan hasil kerja kamu. Okey. Kamu bebas untuk menulis isi-isi kamu di kertas ataupun mana-mana platform. Ataupun kamu boleh datang ke hadapan dengan hanya membentangkan kata ganda tersebut mengikut jenisnya. Okey, setakat ni faham tak? Faham, cikgu. Cikgu. Kalau faham.
kita bergerak ke seterusnya. Jadi boleh ke kumpulan masing-masing. Okey, dah duduk semua dalam kumpulan masing-masing? Dah Sudah. cikgu. Dengar baik-baik cikgu nak berpantun ni. Rangkap pertama, terletak elok bunga pelita, jadi penyuluh bersama-sama sang bulan. Indah sungguh alam semesta, inilah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Okey, rangkap kedua, anak itik berenang-renang, sungguh tenang air pasang. Baik-baik di tempat orang, kalau masih ingat yang tersayang. Okey, cikgu dah bacakan 2 rangkap pantun. Semua dapat tak? Semua faham tak? Faham, cikgu. Nampak kata ganda dalam ni? Nampak, cikgu. Jadi yang rangkap ketiga ni cikgu nak wakil seorang baca. Nak Siapa nak cikgu Nabilah cikgu. Saya, baca? cikgu, saya. Okey, saya cuba ya, cikgu. Okay, dengar semua Nabilah nak berpantun. Pergi mendaki ke Gunung Daik, berniat untuk menjerat sang rusa. Tolong menolong, amalan baik. Eloklah kita amalkan sentiasa. Okay, jadi Okey, sudah cikgu. berpantun. Terima kasih Nabilah. Okay, semua sempat catat Dapat kenal pasti kat mana. Baik, tanpa membuang masa, cikgu akan bagi 3 minit untuk kamu berbincang. Okay, 3 minit. Okay, baik. Dah cukup 3 minit. Kumpulan mana yang nak bentangkan hasil perbincangan dulu? Saya cikgu, saya kumpulan 1 cikgu. Baik, kumpulan Fadilah. Okay, Fadilah boleh ke depan. Fadilah buat hasil ni guna apa? Nak bentangkan lisan ataupun guna ada pembentangan? Ada cikgu. Ada pembentangan, okay. Ni hasil perbincangan kumpulan Fadilah. Baik Fadilah, boleh mula membentang. Okay cikgu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Fadilah dari kumpulan 1 dan ni hasil perbincangan kumpulan kami. Tapi saya je yang akan bentang hari ni. Masa cikgu pantun tadi rangkap pertama tu saya dapat kesan dua jenis kata ganda lah. Satu tu bersama-sama iaitu kata ganda berimbuhan dan yang kedua tu tanda-tanda kata ganda penuh sebab dia ulang perkataan yang sama. Lepas tu kan pada rangkap kedua tu saya dapat kesan 2 juga kata ganda iaitu baik-baik merujuk kepada kata ganda penuh dan berenang-renang yang merujuk kepada kata ganda berimbuhan. Tapi masa rangkap ketiga tu kumpulan kami dapat kesan 1 je kata ganda iaitu tolong menolong yang merujuk kepada kata ganda berimbuhan. Itu sahaja daripada kumpulan kami cikgu. Terima kasih. Jom kita kenal pasti sama-sama adakah betul kumpulan Fadilah ni buat. Rangkap pertama, bersama-sama. Betul. Tanda-tanda. Rangkap kedua, baik-baik dengan berenang-renang. Betul tak Fadilah? Rangkap ketiga, tolong menolong. Okey, semua betul. Okey. Kumpulan Fadilah bagi jawapan yang tepat. Terima kasih Fadilah kerana menjadi wakil. Kumpulan ini berjaya mengelaskan kata ganda mengikut jenis-jenisnya. Kita ke seterusnya. Nampaknya sudah nak habis masa cikgu. Baik, cikgu akan teruskan dengan rumusan. Jadi untuk merumuskan semuanya, cikgu nak seorang pelajar bangun dan buat rumusan. Ada tak yang nak buat rumusan? Saya, cikgu. Nabilah, hari ni kita belajar apa? Okey, hari ni kita belajar mengenai kata ganda melalui lagu, cikgu. Macam daun-daun, sepandai-pandai. Macam itulah, cikgu. Ada lagi tak yang nak buat rumusan? Saya cikgu. Tadi kita ada belajar berkenaan kata ganda melalui cerita juga cikgu. Tadi ada kambing, ada ayam. Cerita-cerita tu pun ada kata-kata ganda juga. Lepas tu kami semua buat peta minda, ada buat peta dakap, ada buat peta buih. Itulah cikgu. Secara keseluruhannya kita dapat mencapai
kedua-dua objektif yang cikgu bagi tahu dekat set industri tadi. Jadi objektif pertama apa? Saya nak jawab, cikgu. Okey. Yang pertama, murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata ganda dengan tepat secara lisan, cikgu. Okey, kamu semua dah dapat menyenaraikannya. Kemudian objektif kedua, Objektif kedua, mengelaskan kata ganda mengikut kategori yang betul secara lisan dan bertulis, cikgu. okey betul. Semua yang kita lakukan hari ni kita dapat faham. Kata ganda ni banyak jenis seperti kata ganda penuh, kata ganda berimbuhan dan juga kata ganda majmuk. Semua ni kita dapat faham melalui aktiviti. Cikgu berpuas hati sebab kita mencapai kedua-dua objektif pembelajaran. Okey, nampaknya kita sudah tak ada masa lagi. Ada lebih kurang 2 minit lagi masa kelas kita. Jadi sebelum berakhir kelas, cikgu ada sediakan 1 lembaran kerja. Cikgu nak tanya, awak semua suka tak buat kerja? Suka, cikgu, suka. Suka, cikgu. Kalau suka bagus, ini merupakan latihan tambahan kata ganda kita. Awak semua kena baca kata ganda ni dengan teliti, baca arahan dengan jelas. Jangan risau, benda ni mudah. Okey. Dan hantar jawapan ni pada PDP yang seterusnya. Faham tak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Cikgu nak tanya, ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Tiada, kita akhirilah kelas kita. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu.